Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atammat taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan insya-Allah kita masa singkat dah tengah malam pukul 11. Jadi kerana ada beberapa hajat daripada saudara saya, kita sama-sama berkongsi pada malam ini. Tolong komen ya, ada suara tak? Suara okey tak? Sebelum kita tengok apa juga perkongsian kita malam ni, saya nak tengok ada soalan yang di forward kepada saya. Memang banyak lah kan? Tak sempat saya nak jawab, sibuk. Tak maaf lah ya. Yang pertama, satu soalan berkenaan dengan masih lagi sekitar PKP ni ya. Jadi orang-orang yang telah dijemput untuk hadir sembahyang Jumaat itu, jadi wajib ke tak wajib sembahyang Jumaat? Lebihnya dikatakan soalan sini ditujukan kepada AJK Masjid. Jadi kalau sekiranya surat berkeliling telah dihantar kepada AJK Masjid untuk hadir sembahyang Jumaat, jadi adakah wajib atau tidak wajib ahli jatuh kuasa masjid itu datang sembahyang Jumaat? Adakah masih boleh memilih nak hadir ke tidak? Itu maklumlah tuan. Kalau tidak ada keuzuran, wajiblah Jumaat. Masalah PKP ni, keuzuran itu yang ditutup masjid. Kalau kalau datang pun dengan ada SOP-nya, itu sebab uzur. Keuzuran, masuk dalam keuzuran darurat. Jadi kalau tidak ada tenapi keuzuran, wajiblah. Tidak ada pilihan lain. Fardhu ain sembahyang Jumaat, fardhu ain. Wajib sembahyang Jumaat. Sudah tenapi keuzuran, wajiblah sembahyang. Lebih-lebih kalau dah diberi peluang begitu kan. Masya Allah. Satu lagi soalan berkenaan dengan berkenaan dengan wabak yang belum betul bebas ya. Walaupun masjid telah dibuka dan diberi had 40 orang saja, 40 orang, tapi oleh kerana tidak bebas lagi, masih ada di situ ghalabah zanniyah. Okey, kemungkinan tu okey. Kalau tenapi, tengok kalau dia pergi situ ada soalannya, dia itu wajib tak lagi. Kalau dia beri pilihan dan berdasarkan SOP yang diikut itu, peraturan yang diikut tu, penjarakan dan sebagainya dengan memakai mask dan sebagainya itu, di situ zanni ataupun hampir kepada, ataupun di dalam fiqh dia kata zan yang menepati yakin. Dia tak boleh mengelak, kena pergi Jumaat. Okey, insan seni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memberi pinjaman modal berupa barang-barang niaga kepada seseorang, di mana saya mengambil keuntungan dari modal itu daripadanya sebanyak 5%. Kalau duit kira
riba. Kalau barang macam mana? Lepas tu, contoh saya tolong seorang untuk menjaga ayam segar. Saya borong semua ayam itu dan bagi dia jual. Okey. Setiap ekor ayam tu saya cas 50 sen. Adakah dikira riba dari hutang tersebut? Cas itu dengan makna servis cas. Servis cas tak riba. Apa jalan pun kalau kata servis cas tidak ada riba. Kemudian di situ tuan telah beri dia, memodalkan, beri ayam pada dia, jadi jual. Okey. Jadi dia beli tu dengan jalan hutang lah. Dia berhutang dengan tuan ni. Okey, dia berhutang dengan tuan. Tak ada masalah, riba kat mana tu. Kalau kata 50 sen tu, charge 50 sen, servis charge lah. Anggap sebagai servis charge. Tak riba maksud. Dia masalah kita ni riba tak riba, dia ada perjanjian. Baby yang katanya putusnya bila dia sebut dalam akad. Bila ada perjanjian dalam akad, riba. Lafaz tu yang putusnya. Kalau tidak berlafaz, masih ada khilaf lagi. InsyaAllah. Farizal Syafi'i, apa khabar Tuan Farizal? Apa khabar? Lama betul tak berjumpa, 10 tahun. Muhammad Ikramullah, InsyaAllah. Tak pakai Adilin Adam. Ya, apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uzur apa Zulhijjah Syekh? Uzur apa Zulhijjah Syekh? Iyalah, uzur Zulhijjah kan? Zulhijjah. Kita nak bangkang sangat dengan keputusan kerajaan, tak boleh. Mereka ada hak. Itu kan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maslahatul am muqaddamun atau tuqaddamu ala maslahatil khassah. Jadi kita ni tak lari, tak boleh lah. Jadi kalau dia buka masjid, pergi izin sembahyang, tak sembahyang tu sah sembahyang. Sembahyang Jumaat. Kalau dia larang sembahyang fardu, masalah lain. Sembahyang 5 waktu. Ini sembahyang Jumaat kan. Dia lain sikit bahas dia tu. Abu Aiman Al-Banjari, ya, apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Nasir Mutamimah Salman Al-Farisi, Abu Aiman Al-Banjari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abu Aiman. Amin. Doakan saya selalu sihat. Apa itu Bai'atul Ridwan? Bai'atul Ridwan. Tahta syajarah tu kan, perjanjian. Jadi yang berlaku di Arafah tu, Bai'atul Ridwan. Semasa dilarang, ketika dilarang Nabi masuk ke Makkah untuk melaksanakan haji pada tahun itu. Maka saya kira setahun sebelum Bai'atul Ridwan berlaku lah, perjanjian tu kan. Dilarang Nabi masuk Makkah, maka sahabat semua ini pun mengadakan bai'ah situ untuk menyokong Nabi sampai akhir hayat. Lebih kurang itulah Bai'atul Ridwan. Okey, ada lagi soalan lain? Itu sejarah, boleh tengok dalam sejarah dah ya Tuan Mimah. Wan Naqiya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Sayyidi.
Moga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakan ana wa iyyakum. Karim Majid. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Anak tanya kalau semayang Isyak lewat-lewatkan sampai pukul 3 pagi, apa hukumnya? Kalau ada alasan tak ada masalah pun. Pukul 3 pagi itu masih dalam waktu, tak ada berdosa. Kurang pahala lah, tak dapat waktu fadilat. Nur ainuha. Okey, ada lagi soalan lain? Masa singkat kan, malam ni saya ni minta maaf, saya sibuk banyak kerja. Satu soalan lagi yang ditanya kepada saya, tak sempat saya jawab. Kenaan dengan 40 orang hari Jumaat, mesti cari di kalangan ahli Mustatin hari Jumaat. Memanglah mazhab Syafi'i 40 orang ahlul kamal itu, iaitu orang-orang yang sah untuk dijadikan ahli untuk mengesahkan sembahyang Jumaat tu, mestilah di kalangan mereka-mereka yang bermustautin di sesuatu tempat. Adapun orang yang bermukim, mereka itu juga diwajibkan bersembahyang Jumaat, cuma tidak dia berkira dalam jumlah 40 orang, tak ada berkira. Cuma kalau ada fatwa-fatwa baru mutakhirin mengharuskan dengan alasan-alasan yang tertentu, yang itu kita no comment lah. Jadi mereka yang berfatwa, mereka dengan alasan-alasan mereka itu, jadi mereka bertanggungjawab lah. Tak apa kalau sekadar kalau ada alasannya, sebab dia tak ada masalah apa. Baik, lagi satu, solat orang yang sembahyang duha pada siang hari, apa hukum baca Fatihah dan surah secara kuat masa rakaat pertama dan kedua? Baca Fatihah dan surah kuat, ini sembahyang siang. Jadi kalau dalam kitab Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, situ dibincangkan sedikit hikmah disyariatkan sembahyang siang ini disuruh sir, sembahyang malam disuruh jahar. Itu masalah hikmah dia lah. Cuma kalau sebenarnya siang tu disuruh sembahyang sir. Sembahyang siang apa jenis sembahyang? Waktu siang tu disunatkan sembahyang secara bacaan secara sir, perlahan-lahan. Melainkan yang dikecualikan seperti sembahyang Jumaat, sembahyang Aidil Adha, Aidil Fitri, sembahyang apa lagi adalah sembahyang kan yang hari siang disunatkan dijaharkan bacaan surah, bacaan Fatihah dan surah itu. Kalau sekiranya sembahyang lain dijaharkan, apa hukum ni? Soalan itu. Jadi kita kena tahu dulu sembahyang menjaharkan atau qiraah atau bacaan kan, disunatkan baca sir pada siang hari ataupun baca jahri pada malam hari, itu adalah sunat hay'ah, bukan sunat apa? Sunat hay'ah. Jadi sunat hay'ah. Kalau baca juga khilaful aula. Tak bagus lah. Kalau orang kata makruh, dia kena datangkan dalilnya lah. Sebab kalau tengok dalam Fathul Mu'in pun ada sebab-sebab alasan-alasan yang mana Nabi ketikanya bersembahyang siang hari itu, walaupun sembahyang fardu, Nabi membaca jahar kerana atas alasan untuk ta'lim, mengajar sahabat-sahabat bacaan-bacaan dalam sembahyang. Ada riwayat yang mengatakan
Nabi SAW rukuk itu tasbih rukuk dan sujud itu dibacakan jahar juga. Tapi atas alasan untuk ta'lim, mengajar. Ini Nabi SAW mengajar sahabat, mengajar semayang, bacaan-bacaan semua dengan semayang juga. Bukan dengan cara lakonan, bukan. Melalui semayang. Belajar, mengajar semayang tu melalui semayang, terus semayang. Okay, Alhamdulillah. Suhami Azhari ini tuan, Masya Allah, Ustaz Kabir. Tuan Syekh nak tanya, kita berdosa ke kalau sengaja melewatkan semayang sedangkan masih lagi solat dalam waktunya? Melewatkan semayang tak berdosa. Dalam kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri, Hasyiah Bajuri. Di situ yang saya ingat Ustaz, dia kata bila masuk je waktu semayang fardu, contohnya masuk waktu subuh, yang wajib berazam. Bagi setiap peribadi itu hendaklah berazam untuk menunaikan semayang. Adapun melaksanakan semayang itu mengikutlah, kerana selagi mana waktu itu luas, dalam waktu, maka tak berdosa kalau dia lewatkan semayang itu, selagi mana sempat untuk menunaikan semayang itu dengan rukun dan rakaatnya dengan sempurna lah. Kerana wujub situ wujub alal muwassa'. Melainkan kalau dah di hujung waktu, itu masalah lah. Jadi yang wajib bagi satu orang, tugas dia mula-mula bila masuk je waktu, dia berazam untuk menunaikan semayang. Tak buat lagi, tak berdosa selagi mana luas waktu, selagi mana sempat waktu. Ini perbincangan ada dalam Hasyiah Bajuri, Fathul Qorib, insyaAllah. Cumanya kalau semayang di akhir-akhir, di pertengahan atau di hujung, sempat semayang lagi, kurang fadilat. Jadi Nabi menganjurkan semayang di awal waktu. Dia kata afdal amal as-salatu li awwali waqtiha. Semayang di awal waktu, di awal waktunya. Nak tanya lagi, apakah hukum berdiham dalam semayang? Dalam Fathul Mu'in ana, berdiham tu kalau bagi orang awam yang bukan ustaz, bukan ustazah, dimaafkan. Tengok berasa maaf, dimaafkan. Kalau para ustaz, asatizah yang dah tahu hukum berdiham tu, tak maaf lah, kena semak situ, tak maaf. Itu Fathul Mu'in ana lah. Insan seni ada tak guna kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih terhadap anak pelajar dia yang bermasalah. Contohnya pil kuda yang mungkin merebak pada pelajar-pelajar lain. Jadi dalam masalah untuk berdakwah, adakah sesuai guna kaedah itu? Sedangkan kita perlu perbaiki dia, mohon pencerahan. Dakwah lah, tarbiyah Itu kaedah ni selalunya kaedah usul macam itu kan, dia terlalu dakik, perlu diperincikan. Kalau sekadar dakwah lah, tak perlu guna kaedah tu. Saya nak bicara ke mana? Insan baik. Okey. Sesuai tak guna? Adakah sesuai guna kaedah itu?
Dia daripada awal lagi pendidikan tu. Ya, kita dari awal lagi, kalau sekiranya pelajar itu bermasalah, cari jalan untuk selesaikan masalah tu, tak boleh pulang balik pada ibu bapa dia lah. Lepas tu kita nak buat macam mana? Ini terbalik, kaedah terbalik kan, orang panggil mustasnayat lah tu. Dia asalnya Darul Mafasid Muqaddam ala Jabril Masalih. Yalah, mungkin jugalah, tapi tak payah pakai kaedah lah. Buat tarbiyah ni, tarbiyah je lah. Okey, Iman Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau solat sunat, boleh ke rakaat pertama dalam keadaan berdiri, rakaat kedua duduk? Adakah solat sah solat dilakukan sedemikian? Jazakumullah wa iyyakum. Semoga sentiasa berada di bawah rahmat, amin. Boleh. Tengok dalam Sabilal Muhtadin. Rakaat pertama dia sembahyang berdiri. Rakaat kedua lepas daripada bangun sujud yang kedua, rakaat pertama kan, Allahu Akbar, orang patut bangun tu tak duduk pula. Boleh itu. Dia tak boleh ke mana? Tak bolehnya yang cakap pertama, dia ada wajah tak boleh tu. Saya ada juga yang tak bolehnya. Tapi kalau satu rakaat berdiri, satu rakaat duduk, harus boleh. Atau dua-dua rakaat tu daripada awal sembahyang duduk. Sembahyang sunat bukan sembahyang wajib. Dalam hadis kata orang yang sembahyang sunat ni dia separuh pahala sembahyang berdiri. Sembahyang duduk, sembahyang sunat yang sembahyangnya duduk, itu separuh pahalanya daripada sembahyang sunat yang berdiri. Itu hadis lah. Terang lah tu. Kemudian kalau satu rakaat berdiri, satu rakaat duduk, boleh. Tapi ada satu wajah yang tak boleh. Wajah yang tak boleh macam mana? Dia mula-mula dia duduk. Dalam satu rakaat tu, dia mula-mula sembahyang dia duduk. Okey, Allahu Akbar. Sembahyang Fatihah dalam keadaan duduk. Rukuk dalam keadaan duduk. I'tidal duduk. Sujud yang pertama duduk dan antara dua sujud dia berdiri. Kalau lah begitu kan. Duduk antara dua sujud dia duduk. Lepas duduk dia bangun pula. Untuk bangun betul baru turun pula duduk. Boleh kan ni misal tu? Tak boleh. Macam ni. I'tidal, rukuk, i'tidal, rukuk duduk, i'tidal duduk. Lepas tu dia berdiri pula. Berdiri tu pula sujud. Itu dalam satu rakaat, separuh berdiri, separuh duduk kita boleh. Kecuali uzur tak. Apa uzur? Boleh ya? Nak lebih jelas kita tengok dalam Sabilal Muhtadin lah. Banyak masalah situ. Masalah pun. Muhammad Zaidan. Assalamualaikum Zaidan. Syazwan. Tuan Syazwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Syekh yang dikasihi, amin. Ya Tuan Syazwan, anda minta izin tanya berkaitan dengan mengapa daripada dalil nakli Al-Quran, hadis banyak memperingatkan aspek akhlak, ada akhlak daripada aspek syariah, hukum fiqh dan sirah setelahnya. Mengapa ada anak akhlak begitu dititik berat sampai begitu sekali? Semoga sentiasa amin. Kenapa ya? Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Jadi aku dibangkitkan, diutuskan. Nabi bersabda, aku diutuskan
Jadi utammima, bagi menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, khuluqul karim. Cakap apa? Itu satu. Tapi kita sebenarnya Al-Quran ni Quran ni dia laut. Walaupun ada ulama mengatakan ayatul ahkam tu 500 je. 500 tu ayatul ahkam. Lepas tu ayat-ayat tentang akidah, ayat tafsir apa tentang sirah, ayat-ayat tentang itu ini. Banyaklah bentuk ayat tu kan. Jadi ayatul ahkam ni 500. Tapi 500 dia sebenarnya bukan 500. 500 itu apa dia cakap Ada ulama mengatakan kalau orang yang betul-betul mahir 30 juzuk tu daripada awal tu semua untuk ayatul ahkam. Itu Quran. Lepas tu kita pernah dengar ada satu kisah Sidi Ahmad Idris kan. Ada orang bangkang rat dia. Oleh kerana dia satu ulama sufi, maka ilmu dia katanya kemas sangat. Maka ulama yang dengki, hasad masa zaman dia tu cuba test dia. Maka disuruh istimbatkan hukum fiqh daripada juzuk amma. Juzuk amma tu kalau nak kira ayatul ahkam, tak mana ayatul ahkam dia? Ayat hukum. Juzuk amma tu kalau tak ingat saya surah Wal-Laili Iza Sajaga, surah Al-Fajri ke, itulah lebih kurang lah. Saya pun tak pernah ingat juga. Tapi ada kisah tu dalam kitab biodata beliau lah. Ini beliau menafsirkan sampai tercengang-cengang ulama yang ada masa tu. Tapi tu Tuan Syazwan, Masya Allah. Jadi ilmu Tuhan ni luas, Tuan Syazwan. Okey. Insan seni, adakah wujud dari sujud selepas solat hajat? Seperti nama aku dalam lebar kampung. Sujud selepas solat hajat. Bukan lebar-lebar kampung saja Tuan Insan. Masalah sujud lepas daripada solat hajat ni khilaf ulama. Boleh tengok dalam Fatwa Al-Fataniyah, ada Syekh Ahmad Fatani bahas masalah tu. Yang saya ingat beliau juga mengatakan, Syekh Ahmad Fatani mengatakan ada Al-Hawil Al-Fatawi bagi Suyuti ada bahas. Dia kata Syekh Ahmad Fatawi, saya tengok dah Hawil Fatawi pada kata Al-Hawi bagi Suyuti kan. Jadi khilaf lah. Kalau mutamat fiqhnya macam Imam Nawawi sendiri mengharamkan sujud di luar sembahyang. Saya kira sujud di luar sembahyang ni bukan dekat Nawawi lah semua. Boleh kata majoriti lah. Kalau ada nak cakap apa lah, masalah-masalah terpinggir. Cumanya oleh kerana kaitkan dengan sembahyang juga, sembahyang hajat. Ada jenis sembahyang hajat tu kaifiatnya lepas pada bagi salam sujud. Dan sujud tu bacalah benda pun. Okey, jadi adakah boleh? Adakah sujud bagi sembahyang hajat itu yang di luar sembahyang lepas salam, lepas sembahyang, lepas salam lepas sembahyang, adakah sujud itu termasuk dalam kategori sujud-sujud yang diharamkan yang dilakukan di luar sembahyang? Maka bagilah ulama. Boleh kata muktamad fuqaha yang kemah-kemah macam Nawawi haramkanlah. Tetapi menurut Suyuti dan Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam Ihya pun ada tu. Rasanya lah boleh tengok. Dua ulama ni jadi mengajar cara kaifiat sembahyang hajat yang sujud di luar sembahyang. Jadi kata Syekh Ahmad Fatani, haruslah bagi kita orang muqallid ni taklid kepada qaul Suyuti dan Imam Ghazali, kerana kedua mereka itu adalah mujtahid dalam fiqh mazhab kita, ulama yang bertahap mujtahid dalam fiqh mazhab kita lah. Kalau nak ikut tu tak apa, bukan palbal kampung asas saja je Tuan Nisan, insya-Allah. Kalau nak beramal, kalau tidak tak apa lah.
So ada seorang kawan saya tu, saya nak cerita lah. Dia hafal Quran, dia belajar Quran di Syubro. Lepas tu dia belajar satu kepet semayang hajat yang sujud di luar semayang, macam Tuan Insan seni ceritalah. Di tujuan semayang minta mohon supaya dimudahkan hafalan, diingatkan hafalan-hafalan. Mesti jangan main tok pun mesti cengih. Lupa tu beduknya dengan tongkat dia, tongkat besi apa tu jenuh. Kan? Mohon tu. Dibuat semayang tu makbul. Ini sajalah, tapi yang tu bukan hujah lah. InsyaAllah Abu Syahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapakah yang lebih utama untuk menjadi imam salat jenazah? Antara seorang yang alim atau anak si mati? Begitu juga baca talqin. Adakah anak atau orang alim? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi yang lebih berhak anak lah, kerana lebih diharapkan makbul, kerana rahimnya itu lebih daripada keturunan tu kan. Anak sendiri yang meninggal atau bapa dia, anak yang jadi imam kan. Lepas tu anak tu berdoa, dia dengan sifat rahim tu lebih timbul tu lebih, jadi diharapkan lebih kabulnya. Maka mereka lah yang lebih afdal. Bukan sekadar andai-andai rasa-rasa tak, itu memang dalam maktub dalam kitab fiqh berkata gitu. Cumanya begitu. Cumanya kalau kita nak buatnya, biasanya orang buat semayang beberapa kali-kali. Semayang di rumah tu bagi anak beranak. Lepas tu jenazah bawa pergi ke masjid. Ke masjid tu semayang lagi kan. Yang di rumah tu bagilah anak jadi imam. Bila jenazah tu bawa pula semayang ke masjid, semayang sekali lagi. Setengahnya sampai 3 kali semayang. Kalau yang meninggal tu orang yang masyhur, dikubur pun orang semayang lagi. Jadi itu sahlah yang kali kedua tu bagilah Tok Alim yang ada situ. Bagilah ulama-ulama yang ada ni. Tapi ulama-ulama yang ada ni pun sebenarnya kalau dari segi hak, mereka tak ada berhak jadi imam, kena ada izin daripada waris. Jadi anak ke mana-mana waris, silakan tuan guru jadi imam, tuan imam tu jadi imam. Janganlah mentang-mentang awak imam masjid tu awak pun celapak ke depan, tak boleh tu. Kira adabnya kena waris bagi tuan imam, silakan imam, baru imam. Macam itu terbaik, tak ada gaduh apa lah. Terus ada berebut lah. Jadi kita sebagai anak mula semayang di rumah, lepas tu pergi masjid, bagi pula orang alim pula masing-masing ramai-ramai berdoa. Itu terbaik. Jangan kita pula, walaupun ada dalam kitab kata boleh imam boleh semayang berulang kali kan. Kalau ada 2 kali Jumaat, kita anak dua kali pula kita jadi imam, tu apa hal tu? Allahu Akbar. Saya tempat-tempat ulama ramai yang saya duduk dulu ni, tak ada pun waris jadi imam. Bagi ketua tuan guru alim waktu tua tu pergi, kita doa sana, semayang masa sebelum diangkat jenazah ke masjid. Lepas mandi setiap kapan kita semayang dulu. Oh, itu terbaik. Itu saya syorkan lah kalau nak buat. Haikal Hasim, InsyaAllah. InsyaAllah. Terkung ya. Apa hukumnya orang yang menipu dan harta pusaka? Menipu siapa pun kata salah, tak boleh. Tipu kan. Tambah harta pusaka pula, tipu. Allah. Aiman Razim, Waalaikumsalam Aiman. Masya-Allah. Ulul albab. Masya-Allah. Jangan Ahmad Albab sudah. Muhammad Nasir Al-Mahuri nak tanya Tuan Syekh ya, apa hukum hisap ganja? Tapi dia tak khayal. Terima kasih. Tak khayal. Ganja hashish. Saya tak mau cerita banyak lah tu. Masalah hukum ni ganja ni di apa, saya bersembang dia kan di Yaman, belah Hadramaut satu masa mula-mula saya pergi lebih kurang pada tahun 2004 dululah saya pergi. Saya tengok dari bas dia, orang situ pipi dia kembung tu kan. Saya ingat mereka tu bisul ke apa di pipi. Rupa-rupanya mereka tu
makan daun gat. Gat ni kita kata ganja tanah Arab lah, hashish kan. Gat. Tapi tak apalah, kita tak sentuh lah itulah. Ada setengah-setengah orang kata gat tu sunat lah, apalah. Boleh lah sembang Ustaz. Tapi kalau memanglah dia kadar yang mabukkan yang diharamkan, dia haramnya ganja atau dadak ataupun apa jumlah bentuk lah yang selain daripada arak. Jadi itu semua bil ilah lah, bukan bil nas. Bil ilah bukan apa tu. Kalau arak tu tak mabuk pun haram juga. Arak setitik arak tu kan haram. Arak. Ada yang lain tu disyaratkan hilang akal ataupun dikelubungi akal tu kan, jadi baru ni haram. Itu cara dia lah. Tapi haram pekerjaan dia tak kira gitu kan. Tadi tu. Assalamualaikum. Saya hukum picit jerawat dalam semayang. Keruh lah, jangan picit. Biarlah jerawat tu. Terima kasih. Sama-sama. Rumput min. Salam Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Tak apalah. Okey. Ummu Ali. Abdul Fakir. Waalaikumsalam. Dalam masa cuti COVID-19 ini, sembahyang berjemaah di masjid dijarakkan. Manakala kalau sembahyang Jumaat di rumah rapat, mana lebih afdal? Okey, mana lebih afdal? Okey. Sembahyang rumah, sembahyang masjid juga tuan. Kalau sembahyang Jumaat pergi je lah Jumaat. Sembahyang afdal pergi. Sebab jarak-jarak tu pada asasnya bila jarak gitu kan, maknanya apa, tak dapat fadilat, mungkin tak dapat fadilat apa panggil, fadilat saf, mungkin tak dapat. Putus tadi ya. Jadi tak menghilangkan fadilat jamaah. Kalau ada peluang boleh sembahyang di masjid, pergilah masjid. Apa sembahyang dulu. Tak tulis balik lah apa juga. Ada masa sikit, setengah jam je kan? Putus kan? Okey, ada setengah jam ya. Kita mula dia pukul 11 kan? Ada soalan-soalan yang saya tak sempat jawab tadi, terputus. Okey. Ada orang mengatakan boleh warna rambut, mewarnakan rambut. Mewarnakan rambut ni kalau tak haram pun makruh, melainkan dengan sebab perang. Jadi orang tua dia warnakan rambut dia, janggut dia yang putih itu dengan warna hitam. Tujuan dia untuk supaya dianggap dia tu semangat lah, orang Islam ni kuat, muda lagi. Ataupun diwarnakan rambut itu dengan warna hinai. Terus lah, mungkin akibat kesan daripada hinai itu menyebabkan rambut itu berwarna keperang-perangan ataupun kemerah-merahan. Itu je. Ada pun warna-warna yang lain, pencelup ke semua pun memang tak dibenarkan. Kalau tidak haram, makruh. Jadi tak ada jalan. Boleh. Kalau kita nak bincang lebih panjang, nanti bagi saya satu masa untuk saya buat saya makan masalah tu kan. Minta tulis balik ya. Tadi soalan tadi terputus tadi. Kita ni bincang-bincang je tuan-tuan semua kan. Tengah-tengah malam, lewat malam ni. Okey. Putus ni.
Apa khabar Tuan Salman? Abu Aiman pencari. Saya banyak dua itu tak sempat. Baik, suami tidak bekerja, tapi nafkah untuk isteri dan anak dapat ditunaikan sebab dia banyak harta peninggalan orang tuanya. Boleh tak boleh? Yang bolehnya menafkah. Yang wajibnya menafkahkan, bukan berusaha. Usaha itu wasilah. Usaha itu wasilah untuk dapat dilaksanakan nafkah. Yang wajib beri nafkah. Kalau dia kaya, harta banyak, tak kerja pun tak apa, belanja ambil daripada harta lah, daripada harta yang ada. Bukan mesti wajib bekerja. Menanggung nafkah, yang wajibnya tanggung nafkah, bukan wajib usaha. So wasilah ya. Boleh tak boleh? Boleh je. Dia ada kaedah dalam agama kita ni, disebut, dia kata kaedah dia, idza zaharatil haqiqah irtafa'atil wasilah. Idza zaharat al haqiqatu irtafa'at al wasilatu. Bila terang nyata, timbul zahir hakikat itu, terangkatlah wasilah. Baik, kita tulis baliklah. Lepas isteri tuntut harta sepencarian apabila berpisah dengan suaminya. Menuntut harta sepencarian itu boleh. Kalau betul ada buktinya, isteri boleh kemukakan tuntutan itu di mahkamah syariah. Di mahkamah lah kan, boleh. Lepas tu lagi soalannya, hukum zakat KWSP. Kita dah jawab dulu. Zakat KWSP ni kena bayar. Kerana dia tak boleh bayar lagi sebab dia apa dia panggil, tak sempurna milik. Tegah daripada nak dibayarkan zakat KWSP selagi mana tak dikeluarkan semua. Kerana salah satu syarat wajib zakat itu, salah satu wajib zakat harta tu ialah milkut tam, milik yang sempurna. Itu asas pembincangan, adalah asas dia. Tapi sekarang saya dengar ada lagi solution yang dikemukakan oleh pihak KWSP sendiri, yang mana dibayarkan zakat. Mereka yang uruskan pembayaran zakat tu, mereka yang uruskan. Jadi itu satu cara juga. Jadi kita tak payah pening-pening. Kemudian apa lagi soalan lagi? Lama saya tak live ni, banyak benda. Hukum bekerja kena rokok, saya dah baca dah, saya jawab lagi tu. Hukum menyertai pertandingan mancing di kolam ikan yang disediakan oleh penganjur. Pertandingan, okey, apa yang disediakan oleh penganjur? Hadiah. Kalau hadiah itu disediakan oleh penganjur, dia ambil duit yang lain, harus. Walaupun ada setengah orang dia tak setuju kan, dia bagi alasan begini-begini dan disebutlah ada. Saya tengok kitab-kitab yang membaca tu. Tapi hak kata boleh terkemah lagi. Jangan dia ambil daripada duit-duit tiket tu sendiri dijadikan pertaruhan. Hadiah-hadiah tu sebahagian daripada kutipan-kutipan bayaran masuk tu kan, dijadikan wang pertaruhan untuk sebagai hadiah, taruhan ke apa ke, ataupun dijadikan sebagai hadiah. Itu tak boleh. Iaitu konsep dia serupa dengan konsep judi, loteri kebajikan masyarakat. Itu sama je, tak ada beza. Tapi kalau duit daripada yang lain,
tuan owner bagi kolam tu, dia sendiri gunakan duit daripada hadiah tu, daripada harta dia sendiri, bukan daripada sumber-sumber pengunjung yang datang yang kena bayar yuran tu. Pada zahirnya haruslah boleh. Yang tak setuju ada, dia akan keluarkan berbagai hujah dia lah. Tapi semua tu saya kira semua ibarah kitab je, mafhum daripada kitab. Itu boleh kata mafhum ni tentulah ada khilaf kan. Okey, Tuan Abdullah Fakir, insya-Allah. Ada soalan yang saya tinggal, yang tak jawab tadi, boleh? Kau orang tu dah lari semua dah, malam nak rehat. Apa soalan lagi Okey. Baik. Dah malam orang nak tidur. InsyaAllah tuan-tuan semua, kita jumpa lagi lah esok ke lusa ke. Kalau ada cadangan apa-apa. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Baik, ada orang hantar soalan pada WhatsApp saya, yang mana dia tak puas hati dengan pembukaan masjid dan surau secara beransur-ansur yang dibuat oleh kerajaan lah, oleh pemerintah satu negara rasanya tu. Ansur-ansur dia mau buka semua. Jadi saya nak kata apa kat dia. Saya kata mungkin macam ni lah, apa alasan dia yang kata nak kena boleh buka semua. Kalau ada alasan pun dia nak bantah apa kerajaan tu, hak dia. Maslahah menentukan perkara tu, maslahah madarrah ke, mudarat ke, maslahat ke, itu atas pertimbangan kerajaan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Lepas tu maslahatul ammah tuqaddamun atau maslahatul ammah muqaddamun, ataupun tak kira lah apa pun, lebih kurang tu lah apa dengan tuqaddamu ke. Maslahat yang umum itu didahulukan ala maslahatil khassah, di atas maslahat yang khusus. Mungkin ada seorang dua orang tu dia ada ilmu kebal apa semua, confirm diri dia tak ada lah kena penyakit COVID kan. Tapi orang lain masih tak tentu lagi, maka didahulukan. Didahulukan yang umum, kat kemaslahatan. Jadi kita boleh sure, boleh begitu begini, tapi yang tak setuju sangat-sangat tu rasa macam tak berkena orang lah. Nah. Mereka pun bincang juga. Dan kebanyakan mufti-mufti saya rasanya lah tahu kalau mereka menghalang dilaksanakan sembahyang Jumaat dan jamaah dengan tanpa ada alasan tu, dosa atas kepala mereka. Mereka pun tahu benda tu. Jadi kalau selagi ada alasannya, ada sebabnya, maka tak ada masalah apa lah. Kalau tak ada sebab langsung, maka tak dibenarkan orang sembahyang Jumaat, itu dosa atas mereka lah. Mereka pun orang yang takut juga kot, takut juga ke Tuhan. Yang kita nak komplain sangat tak boleh lah. Boleh mencadang, tapi jangan terlalu okey. Masya Allah. Banyak pula dah timbul. Insan seni, saya ada membaca buku-buku Qardawi.
Saya tak tahu dia ikut mazhab mana. Isu DNA babi pun rengan-rengan je tak najis. Adakah boleh ketika fatwanya dan apakah mazhabnya? Qadhawi minal mu'asirina, mu'asarah, contemporary. Jadi pandai-pandailah kita memilih. Saya nak cakap apa malam ni dah kebetulan tuan insan seni bertanya. Saya dah lama dah nampak, cuma tak terkeluar. Bukan masalah peribadi Qadhawi ke, sesiapa sajalah yang dia begini. Dalam masalah kita nak menjadikan mana-mana karangan ulama sebagai marji' ataupun reference atau rujukan dalam fatwa atau pegangan kita kan, kalau kita nak nulis kitab ke, nak kita kehadapankan, kita dahulukan ialah kitab-kitab karangan ulama-ulama yang dulu. Adapun yang mu'asarah, yang semasa, yang dulu ni maksudnya 100 tahun, 200 tahun, itu kita dahulukan. Mu'asarah ni maksudnya semasa, dia semasa kita ni, satu kurun kita kan semasa yang kita semua. Yang itu kita letak sebagai fadlah. Dia ada dua tu, bainal umdah wal fadlah. Dia antara fadlah, umdah dan fadlah. Umdah ni mana hak asas, reference ataupun rujukan utama ialah yang dikatakan rujukan yang umdah ialah kutub-kutub yang mutaqaddimin, orang dulu. Kata kitab turas. Itu. Yang itu kita fokus, kita pernah semak tak berhenti. Hazamkan betul-betul, fahamkan betul-betul. Baik apa jua ilmu, baik fiqh ke, tasawuf ke, ilmu apa jugalah, fatwa ke, furu' ke, ilmu usul fiqh ke, apa juga kita orang dulu. Ada pun kita kitab mu'asarah, letakkan dia dalam bahagian fadlah. Bukan tolak, tak tolak. Bukan mengurangkan darjat mereka, tak mengurangkan. Itu cadangan saya. Saya rasa semua ulama besar pun macam itu kot. Saya tak ada, saya bukanlah ulama. Ini cadangan. Bila kata mu'asarah ni, bukan Qadhawi seorang semua. Tapi tak perlu sebut nama kan, saya ada pula yang nak melenting kot. Tapi itu cadangan, tak setuju tak apa. Cuba kita tengok apa ulama-ulama di luar negara, contohnya di tanah-tanah Arab sendirilah. Macam mana kedudukan mereka? Kalau ini ada dalam, contoh dalam fiqh, masalah fiqh. Kalau satu masalah fiqh tu walaupun ada dalam Baijuri. Ini Baijuri, Taqrib. Kemudian ada pula masalah yang sama, khilaf dengan satu kitab karangan daripada ulama mu'asarah yang semasa, contemporary. Jadi dulukan ini umdah, yang tu fadlah. Kalau sekadar tak ada sangat sini, boleh tengok sini. Kita tak buang, tak buang kan? Begitu. Jangan terbalik. Jangan kalau sebut, kalau kita Syekh si fulan berjuzuk berpuluh-puluh juzuk, segar punya mata kita. Bila sebut fatwa ini begini telah dipatwakan di dalam kitab Al-Iqna' Khatib Syarbini ataupun dalam Tuhfatul Muhtaj, jadi mengantuk je kita. Saya rasa tak bersesuai kot. Itu cadangan saya lah, insan seni ya. Kita tak ada ni peribadi mana-mana. Dan masing-masing, alhamdulillah ulama belaka, mereka alim. Tapi cara kita menangkap apa panggil? Cara kita mengecapi, kecap macam mana? Nak kecap macam mana? Ada ilmu lah. Tak kita? Kalau nak cerita panjang, kita PM lah. Muhammad Saiful Bahri kosong. Saya assurkan Tuan Saiful kosong tu potong lah.
ada isi, mana ada kosong saja. Masya Allah. Ustaz doakan, amin. Dah sampai mana dah tu? Muhammad Al-Fatih, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Masya Allah. Ya Ustaz, apa hukum bercinta dan merindui dengan seorang wanita, tapi wanita itu tidak suka dan menolak cintanya? Bunga bukan sekuntum. Dan si pecinta itu menjaga dirinya dan tidak buat perkara yang tidak elok pada si wanita. Okey, tersebut. Bahkan mendoakan yang baik terhadap wanita tersebut. Terima kasih Syekh. Itu kan ada hadis kan, satu orang dia yang asyik. Dia asyik kepada satu orang wanita, atau sebaliknya kan aku makal hadis kan. Asyik, seseorang yang asyik pada seseorang tapi tidak disambut cinta dengan akal makna hadis tu lah. Tak disambut cintanya, maka mati je. Maka dia dapat mati syahid, dapat pahala syahid. Syahid akhirat lah tu. Walaupun hadis tu dikritik oleh ramai, oleh antaranya saya rasa Umari pengkritik hadis tu. Umari kritik hadis tu riwayat Ibnu Majah. Tapi ulama banyak iktibar hadis lah, makna hadis lah. Jadi asyik kepada makhluk tapi tidak bersahut cintanya itu, sampai tahap bawa pada maut mati. Orang kata mati kering ya. Banyak cerita kan. Hamka pun karang satu buku berkenaan dengan orang mati jenis kan mati kering gitu kan. Pahala besar. Mudah-mudahan insya-Allah. Tapi betul lah macam mana yang Ustaz cakap tu. Tak ada dah dia buat perkara tak sunnah. Muhammad Syaiful Bahari yang kosong Ustaz. Muhammad Syaiful Bahari yang berisi insya-Allah. Penuh, situ bukan kosong, penuh. Bagaimana kalau di masjid solat Jumaat dan khatib sudah baca khutbah, lepas tu kita tak dapat solat Jumaat kerana penuh penuh. Adakah kita kena tunggu sudah solat Jumaat tu? Tak apa, tunggu semayang dari luar. Ju'ilat li al-ardu masjidan kan. Diciptakan, dijadikan bagi aku tu bumi tu masjid, tempat sujud, boleh semayang. Masjidan mana tempat semayang. Penuh luar masjid, sambung di luar. Ada pekah tu kan. Sampai kalau kata sampai kena seberang jalan pun boleh lagi. Seberang jalan kalau ada orang kata lalu-lalang pun, asalnya pun kita nampak saf di depan tu boleh lagi sambung. Sambung boleh, tak ada masalah pun. Ikutlah cara kaedah-kaedah yang disebut dalam kitab fiqh tu kan. Dia Ustaz Muhammad Syaiful Bahrain. Lepas tu, adakah kita kena tunggu solat Jumaat dulu? Oh kita. Tapi masalah sini kalau dia kata khatib sudah baca khutbah, tak ada solat Jumaat, dah khatib sudah baca khutbah. Okey. Khatib sudah baca khutbah, kita tak dapat solat Jumaat. Sebab apa? Sebab penuh. Sebenarnya macam jawapan tadi lah, tak ada masalahnya. Mayang di luar tu boleh. Tak ada alasan penuh tu. Tapi kalau langsung tak boleh yang semayang kan. Memang sungguh langsung. Mungkinlah kawasan tu terhad semua. Dah kita tunggu sudah solat Jumaat je lah. Mayang lah tu. Ada tunggu habis mayang lah. Tempat terhad sangat begitu. Okey. Adakah orang kafir boleh menjadi Islam jika dia bersyahadah dalam keadaan main-main? Tapi bukan ada niat nak masuk Islam, kerana dia banyak kawan dengan orang Islam, jadi dia boleh lafaz syahadah itu. Dan kadang-kadang dia baca surah Al-Fatihah sebab dia hafal. Jika dia bersyahadah dalam keadaan main istihza', tak masuk Islam. Main-main bukan dengan niat dia betul, kasat dia betul. Dia ada beza, nampak tu. Sebab ada setengah orang kafir dia ngapai Quran tu kan setakat Fatihah je dia hafal Quran, alim tapi tidak Islam.
Ada. Banyak juga kan. Al-bab, cahaya keinsafan. Apa hukum minum air sejuk tapi dia umpamakan arak? Itu masalah niat dia tu tak bagus. Niat tu tak betul lah. Minum air sejuk, dia umpamakan, dia umpama maksud niat tu kan, umpama arak. Minum air sejuk, ni arak. Dia niat tu pun main peranan juga. Tapi kalau segi hukum syarak, hukum fiqahnya, walaupun ada khilaf, tapi ada ulama yang mengatakan tak haram. Tak haram. Tapi niat tu tak elok niat tu. Adakah haram? Tak haram. Boleh tengok ada satu kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Pak Wan Sulaiman, Nurus Sati', apa tu, Saiful Qati' wa Nurus Sati'. Saiful Qati' wa Nurus Sati'. Kitab beliau tu ada satu masalah yang beliau membahas tentang masalah Rabithah. Jadi dia dinukis itu daripada Fatwa Al-Hadithiyah, masalah orang yang Fatwa Hadithiyah Ibnu Hajar Haytami, orang yang berniat masa dia jima' tu, dia berniat jima' dengan wanita yang ajnabiyah. Haram tak haram? Jadi niat tu, kalau fiqah ni tak haram bang. Walaupun wakilah ada, kita kata haram pun ada, niat tu pun haram. Niat tu haram. Tapi tak rasa ada pendapat kata tak haram tu. Seperti mana Pak Wan Sulaiman ukirkan daripada Fatwa Hadithiyah katanya lah dalam Nurus Sati' tu. Jadi dikiaskan dalam masalah Rabithah. Kalau sekiranya perkara Rabithah tu maksudnya urusan hati, membayangkan wajah guru sebelum membayangkan wajah guru sebelum berzikir, itu dikatakan Rabithah daripada sebagai tarekat beramal gitulah. Maka tidak haram lah sepatutnya. Sedang kias itu kan dipanggil kias apa? Tak kisahlah kias apa pun. Jadi maknanya kalau sekiranya itu patutnya haram lah. Itu wanita ajnabiyah, bukan dia reality di luar kan, bukan jasad, hati, niat hati je pun tidak dihukum haram. Apatah lagi di sini yang dibayangkan itu wajah orang soleh, nak haram ke mana? Tak nampak wajah. Tak gitu ya. Mana tadi saya jawab tadi? Ni cahaya keinsafan keluar dah ni. Saya jawab soalan siapa tadi ya? Okey, cahaya keinsafan. Cahaya keinsafan nak punya soalan, lepas tu dia punya soalan lah. Panjang pula jawabnya. Okey, masuk anak hal keadaan sekarang ni kan limit 40 orang. Oh, limit 40 orang. Ya, datang lambat lah tu. Nama ada ke? Pemayang je lah luar tu pandai-pandai. Pandai-pandai. Bila kaitkan kerjaan ni kena pandai-pandai lah. Saya keinsafan soalan tambahan Syekh. Apa hukum jika suami tak bagi nafkah pada isteri kerana isteri kaya? Dan isteri kata dia tak minta duit suami, yang dia mahu hanya kasih sayang saja. Apa hukum jika suami tak bagi nafkah pada isteri? Tak apa, kerana isteri kaya, dan isteri pun dia tak nak duit suami, dia tak kasih sayang. Nikah dengan janda lah tu kot, janda kaya. Harus ha? Boleh tak boleh? Tak masalah apa. Boleh. Dia dalam kitab fiqh ada kata isteri tu perempuan yang rasyidah, yang cerdik. Dalam masalah mas kahwin kan, dia panggil tafwid, perempuan tu dia menyerahkan, serahkan pada pihak suami nak bagi macam mana. Tak bagi tak apa. Harus. Boleh. So perempuan tu, isteri tu dah redha situ kan. Ibnu Ahmad
Assalamualaikum. Saya doakan Tuhan. Amin. Doakanlah saya. Saya mohon bertanya, bagaimana hukum imam baca Fatihah melakukan lahanul jali yang sentiasa? Jadi nasihat dia lah, komplain ke hantar petition ke jabat agama kan, bahagian yang berwajib tu, supaya ditukarkan imam tu ataupun dihantar imam tu untuk berkursus bahagian tahsinul qiraat, tahsinul Quran kan, terutamanya Fatihah. Sebab lahanul jali ni memang batal semayang. Lahan khafi tak batal lah, jahal. Itu muktamad lah tuan. Cuma kadang-kadang tentu masyarakat darurah kita bolehlah taklid pada kaul yang kedua, kaul sani. Ada 3 kaul kan, dalam hal ni 4. Jika imam tu kerap melakukan lahanul jali, adakah boleh terus jadi imam berdasarkan dapat tauliah imam? Saya dapat tauliah imam. Pelik juga dapat tauliah imam, sedangkan dia baca lahan jali. Itu perkara yang sama gitu, kena siasat pula. Betul ke? Kalau ada bukti dia, tak boleh diamkan perkara tu. Jadi tauliah ni biasa kan. Masya Allah. Sebab imam ni berkait dengan orang ramai, masalah untuk orang ramai. Patut kena ada perbincangan lah dengan pihak-pihak yang berkenan. Masya Allah. Siapa lagi? Satu lagi soalan Ustaz. Okey, kita dapat solat Jumaat dalam 40 orang tu, tapi kita bagi dekat orang lain pula kerana dia lama dah tak solat Jumaat. Adakah berdosa kita? Tak tahulah Ustaz Muhammad Saiful Bahrin penuh, tak tahu berdosa tak berdosa. Tak solat Jumaat dia pun nak agak. Yang bagi ke kita tu siapa? Kerjaan bagi. Isi borang kan dapat tu bagi ke kawan. Ya, pada asasnya lelaki berdosa tidak tu kan, kalau tidak ada keuzuran. Kalau sekiranya wujud uzur, tak berdosa langsung, tak adalah berdosa. Kita tersinggung wajib dah sama Jumaat, tak wajib dah. Tak wajib Jumaat sebab ada keuzuran tu yang kita pilih, kita mohon. Bila kita mohon tak mohon tu sendiri menunjukkan tak wajib lah tu. Mohon tak mohon. Melainkan yang soalan yang saya jawab tadi, AJK tu arahan dipilih oleh pihak kerajaan. Ini kita mohon. Mohon dan tak mohon tu sendiri, situ bukti bahawa perkara tu tidak jadi satu kewajiban yang pasti. Bukan tak pasti, tak jadi wajib lah. Pada asas itu dah bagi korang, pada saya tak berdosa kot. Rumput men. Ustaz mohon doakan kami, isteri anak-anak dimudahkan urusan. Amin. Ya Rabbi, perlu pindah rumah akhir bulan dah kena keluar. Amin. Kasihannya. Mudah-mudahan buah rezeki dibukakan pintu rahmat. Amin. Bilal Fitri. Assalamualaikum. Saya hukum orang yang mengalihkan dirinya daripada perkara maksiat dengan melakukan perkara sia-sia dan tak mudaratkan. Dan boleh mudarat tidak dihilangkan dengan mudarat. Itu ada kaedah fiqh kan. Kaedah fiqh, mudarat tidak dihilangkan dengan mudarat. Kita hilang mudarat dengan mudarat. Kan boleh haram juga lah. Kalau terjadi hukumnya berdosa juga. Nabi mana? Jangan buat benda mudarat untuk mengelakkan mudarat. Buat benda mudarat berdosa juga. Kaedah fiqh ada tu. Maidin Kulti, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih
sama-sama. Doakanlah saya panjang umur Syekh Alfiat, nama Syekh Amin. Kami senang menonton live banyak. Amin. So, doakanlah kami. Terima kasih sama-sama. Aku dah belah tak? Terima kasih semua yang menyoal. Saya pun dah lama tu buat live dah kan. InsyaAllah